Okey, baik, pada waktu ini Hani nak bawakan kepada anda berkenaan dengan satu topik ini berkenaan dengan UTM Space. Okey, bagi mereka yang mungkin pernah dengar sebelum ini, mungkin dah tahu sikit-sikit, tetapi UTM Space ni mungkin bagi mereka yang asing kena dengar betul-betul sebab ada banyak sebenarnya program-program yang dianjurkan dibawa oleh UTM Space ini. Jadi kita nak tahu lebih lanjut bersama-sama tetamu-tetamu kita yang sudah pun bersedia. Saya perkenalkan pengarah urusan UTM Space ni iaitu Profesor Engineer Dr. Muhammad Azrai Kasim. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Ya, dan juga kita ucapkan selamat datang juga pada Dr. Sofian Ibrahim, Pengurus Besar Jaminan Kualiti UTM Space. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, saya teruja nak tahu ni apa benda maksudnya Jaminan Kualiti UTM Space ni. Tapi selepas ini, sebab kita nak mulakan terlebih dahulu berkenaan dengan apakah itu sebenarnya UTM Space. UTM Space ialah nama singkatan kepada School of Professional and Continuing Education ataupun Sekolah Pendidikan Profesional dan Pendidikan Lanjutan UTM. Dia ditubuhkan pada tahun 1993 dan program pertama yang ditawarkan ialah program pendidikan diploma dan sarjana muda secara separuh masa kepada golongan bekerja. Dan enrollment kami sekarang ni untuk program separuh masa ni sekitar 5,000 pelajar golongan bekerja. Di samping itu kami ada produk-produk lain seperti program diploma sepenuh masa, program pembangunan profesional, program intensif bahasa Inggeris, program sijil dan diploma profesional, dan program yang kita nak cakap hari ini adalah program kerjasama yang kami perkenalkan tahun 1996 di mana UTM membenarkan rakan APTS menawarkan program diploma dan sarjana muda di premis mereka melalui satu perjanjian. Ataupun dalam singkatan lain disebut juga program franchise. Okey, program franchise. Baik, dan kalau diikutkan sehingga tahun 2017 ni berapa banyak bilangan graduan yang telah pun dihasilkan dari program ini? Ya, sehingga 2017 kita telah melahirkan 27,000 graduan melalui program kerjasama ni yang dikeluarkan oleh lebih kurang 12 kolej kerjasama. Baik. Dan kalau diikutkan kata program kerjasama UTM itu, dah dijelaskan secara dasarnya apakah bentuk kerjasama yang dibuat dan apa lagi perkara lain, contohnya seperti kemudahan-kemudahan yang digunakan, apa lagi pecahan kerjasama tersebut? Kita program dijalankan ialah kurikulumnya, silibusnya daripada UTM, tapi kemudahannya semua itu adalah daripada kolej kerjasama itu sendiri yang menawarkan program itu. Jadi kita ni menjaga cuma kualiti, memastikan kualitinya sama dengan sebab mereka ni nanti akan mendapat sijil dan diploma daripada UTM dan hadir convocation di UTM. Jadi mereka membawa jenama UTM lah. Jadi oleh itu UTM kena pastikan kualiti itu. Okey. Dari segi aspek pemantauan macam mana pula? Mungkinkah doktor yang akan menjawabnya sebab dari segi aspek pemantauan kualiti baru sekarang saya tahu jaminan kualiti UTM Space itu apa benda. Mungkin doktor boleh terangkan lebih lanjut. Okey. Untuk kolej kerjasama ni memang kita mesti menjaga kualitinya sebab yang handle pengurusannya pihak kolej. Jadi apa yang UTM buat, kita akan adakan bengkel. Sebelum bermula je semester kita dah ada bengkel pengajaran yang mana kita kena pasti silibus kita bagilah. Silibus daripada kita, dia kena ikut program kita dari segi assessment, dia kena ikut kita. And then bila berjalan kita akan ada bengkel lagi sebelum perperiksaan akhir. Bengkel tu kita tengok assessment yang dia buat, dia kena buat ujian, kita tengok balik kertas ujian dia, kertas 1, kertas 2, permarkahan dia kita tengok. Dan yang paling pentingnya, semasa final, soalan final dibuat oleh lecturer UTM. UTM buat soalan final dan soalan final tu 60% daripada jumlah keseluruhan. Maknanya basicnya UTM lebih banyak menguasai jumlah markah daripada kolej itu sendiri. Dan marking paper pun oleh lecturer UTM. Kita tak benarkan kolej marking. Itu okey. Jadi itu kita jaga kualiti. Untuk memastikan kualiti Dan seperti mana diwar-warkan tadi program-program ditawarkan kepada umum oleh UTM Space adalah program-program diploma dan juga sarjana muda separuh masa dan begitu juga dengan CJ Kemahiran Profesional UTM. Dan kalau ikut tadi kita sebutkan kebanyakan adalah program diploma. Dan kita nak tahu juga adakah diploma ini diiktiraf oleh MQA? Ya, diploma ini memang diiktiraf oleh MQA dan Kementerian Pendidikan Tinggi.
Bahkan diploma kita UTM ni sudah established begitu lama, sejak 1972 lagi. Jadi graduan yang lahir dari program ni sebenarnya boleh menyambung pelajaran bukan saja dalam universiti tempatan, malah di luar negara. Di UK boleh sambung, di US boleh sambung, di Australia boleh sambung. Boleh ya? Ya. Boleh. Okey. Itulah kelebihan diploma kita lah. Ya, dah tempoh masa pengajian adakah sama seperti yang kebiasaannya? Ya, sama, lebih kurang 6 semester, maknanya 3 tahun. 3 tahun. Okey. Dan berkenaan dengan yuran pengajian pula macam mana? Okey, untuk program kerjasama ni, yuran pengajiannya ditetapkan oleh college. Jadi dia sebab mungkin berbeza tiap kolej melihat dari segi asrama dan pengangkutan dan sebagainya. Jadi kolej yang menetapkan, kami tidak. Semua kolej itu ditetapkan. Cuma pemastian kualiti dan definisinya itu memang diberikan oleh UTM Space. Dan aspek apa sebenarnya lagi yang diberikan untuk memastikan jaminan kualiti ini? Okey, sebelum bermulanya kolej ni untuk jadi kolej kerjasama kita, kita UTM ada buat lawatan validasi, tengok dari segi kelayakan kolej ni. Kita tak benar sekiranya kalau kolej tu rumah kedai je. Dia mesti ada berbentuk kolej. Fasilitiesnya cukup. Dan pensyarah dia kita akan tengok kesesuaian. Mana kalau dia nak ambil bidang pengurusan, pensyarah yang akan ajar tu memang kena kelulusan bidang pengurusan. Kita cek latar belakang pensyarah dia. Kita bukan biarkan macam tu saja, dan kita cek dari segi kelayakan akademik pensyarah dia. Sangat terperinci sebenarnya. Dari terperinci. Orang kata langkah awal sampailah ke seterusnya. Baik. Bila kita melihat akan kesamaan yang diberikan, kita nak tahu juga adakah pinjaman pendidikan juga turut disediakan dan bagaimana cara sebenarnya untuk membuat pinjaman ni? Pendidikan pinjaman ni biasanya diuruskan oleh pihak kolej lah, kolej kerjasama. Mereka yang akan bantu pelajar untuk dapatkan pinjaman sama ada daripada tabung PTPTN ataupun tabung pelajaran negeri, yayasan negeri ataupun Baitul Mal dan sebagainya lah. Jadi kolej yang akan membantu pelajar untuk mendapatkan pinjaman. Okey. Dan telah dijelaskan oleh doktor tadi, mana silibus, soalan, semuanya memang disediakan oleh pusat kerjasama UTM Space. Semuanya dibuat. Dan malah kertas jawapan itu juga turut diperiksa. Yang markingnya adalah lecturer UTM. Wow, baik. Dan begitu juga sukatan kursusnya adalah sama. Sama dengan student perdana kita panggil student. Malah bila dia naik pentas nanti untuk konvo yang tak lama lagi kita akan adakan. Kita ada konvo. Bendanya sama dengan pelajar yang perdana, maksudnya yang convocation pun sama. Mereka akan bersama-sama dengan dia. Baik, maknanya pengalaman serta kelayakan bagi yang dimiliki oleh tenaga pelajar juga sama, perlu dipantau. Jadi memang jaminan kualiti itu memang sentiasa tinggi. Dan kita ada lawatan kualiti. Lawatan kualiti ni kita pergi, lecturer pergi dan pegawai pergi, kita akan jumpa student college tanpa ada pentadbir college. Kita akan jumpa student dan kita tanya apa masalah dia. Adakah college ni ikut peraturan? Student tu akan bagi tahu sekiranya college tu lari daripada apa yang kita syaratkan. Student tu sendiri. Dan kita juga akan jumpa pensyarah tanpa pentadbir college. Kita akan tanya pensyarah tu. Termasuklah bayar gaji ke tidak, semua kita tanya. Macam ala Biro Soal Siasat bergerak. Sebab kita tak nak nanti jaminan kualiti itu, dan kita tak nak nanti nama UTM yang terbabit. Sebab segala silibus semua memang dipantau oleh UTM Space kan. Jadi memang penting untuk dipantau semuanya dari segala sudut. Jadi maknanya college yang dipilih itu adalah bukan calang-calang. Itu yang paling penting sekali. Okey, berkenaan dengan saluran pelajar selepas mereka menamatkan pengajian, apa peluang yang mereka boleh perolehi? Okey, mereka boleh terus pergi bekerja atau mereka boleh menyambung pelajaran sama ada dalam negara ataupun luar negara, saya katakan tadi. Jadi itulah dua pilihan yang ada pada pelajar, ataupun mungkin mereka nak keluar nak jadi usahawan dan sebagainya, itu terpulang pada masing-masing pelajar lah. Dan memandangkan kualitinya memang sentiasa dijaga. Jadi saya melihat peluang bagi pelajar ini cerah apabila mereka keluar melalui program kerjasama UTM ni. Okey, jadi apa mesej dan juga saranan yang diberikan kepada mereka di sana, khususnya bagi bakal pelajar yang mungkin akan ikut turut serta dalam program kerjasama UTM ni?
Okey, apa yang kita, ini sebenarnya peluang kedua bagi pelajar-pelajar SPM, kan? Kadang-kadang dia nak masuk program perdana tak dapat. Ini peluang kedua yang mana mereka juga akan mengikuti silibus dan semua peraturan oleh UTM. Jadi pada 30 April ni dekat UTM Kuala Lumpur, kita ada buat macam pendaftaran terbuka untuk pelajar-pelajar ni, dan kita dah hantar surat untuk semua pelajar-pelajar ni. Jadi 30 April ni mereka datang dan kita akan briefing sekali lagi mengenai program kerjasama, dan di mana mereka terus boleh mendaftar kat situ. Dan mereka boleh memilih kolej kerjasama kita seluruh Malaysia ni. Kita tak pasti mereka nak belajar dekat mana. Kita benarkan. Dia mereka nak belajar dekat Pahang ke, dekat Johor ke, dekat Perak ke, boleh. Dan mereka datang pada 30 April ni di UTM KL. Okey, bagi mereka yang tak berpeluang nak datang ke KL, ada menerusi laman Sesawang mungkin? Boleh. Mereka boleh datang. Okey. Sebab syarat kemasukan untuk pelajar masuk kolej kerjasama ni bukan macam syarat untuk masuk program perdana. Okey, baik, itu dia. Memudahkan Memudahkan. Saluran kedua bagi pelajar. Meluaskan akses lah. Itulah tujuannya. Okey, baik, kita ucapkan selamat berjaya kepada para pelajar, bakal pelajar. InsyaAllah kalau ada rezeki dan peluang akan dapat bersama-sama di bawah program kerjasama UTM Space ni. Dan kita ucapkan banyak terima kasih juga kepada Profesor Encik Dr. Muhammad Azrul Kasim, pengarah urusan UTM Space, dan juga Dr. Sofian Ibrahim, pengurus besar Jaminan Kualiti UTM Space. Dapat bersama kita pada waktu ini untuk bercakap tentang program yang terbuka khususnya kepada pelajar lepasan SPM untuk ke sesi penerangan UTM pada 30 April ini di Dewan Tan Sri Azman Hashim UTM KL. Baik, kita ucapkan terima kasih sekali lagi, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada waktu yang lain untuk kita mengetahui apa dapatan daripada apa yang akan berlaku pada 30 April nanti. Pada waktu kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini.